Baik Tuhan boleh bagi, tak tawar tu lebih-lebih Tuhan bagi. Syarat dia kena sabar. Dan Tuhan ganti bukanlah ni, dia ganti esok ni. Saya tak puas hati, pasal apa kena kat saya? Saya kata dalam hadis qudsi Allah ada sebut. Kata Allah, wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaqbud rabban siwa'i. Kata dia jaga baik-baik dalam satu hadis qudsi Allah sebut, kata dia wa man lam yasbir ala bala'i. Barang siapa yang tidak sabar dengan bala aku, barang siapa yang tidak reda dengan qada aku dan tidak sabar dengan bala aku, falyaqbud rabban siwa'i. Tuhan kata, pilih sembah Tuhan lain selain daripada aku. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ugut kita macam tu, kerana semata-mata kita tak boleh terima qada dan qadar dia. Popeng menyawa dia tak hati. Saya katakan dia baca Quran banyak-banyak. Bila dia nak main ingat yang tu, ingat itu bisikan syaitan, zikir banyak-banyak. Bila dia nak main teringat macam tu, nak protes keputusan Tuhan tu, sebut astagfirullahalazim, sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan bagi ruang untuk iblis masuk dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita boleh faham keadaan dia. Kita boleh gambarkan bagaimana hilangnya harapan dia apabila Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia macam tu. Tapi kita nak bagi tahu dengan apa yang kita baca malam ni, mana-mana orang yang sabar dengan ujian ini. Sungguh, dia yang menanggung, kita yang melihat. Tapi kita yang melihat pun tidak mustahil akan menanggung benda yang dia tanggunglah ni. Maka kita peringat dia dan kita peringat diri kita sekali. Kalau kita sendiri pun duduk di tempat dia, kita kena sabar seperti mana kita suruh dia sabar. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh buat pada siapa saja yang dia nak, kalau dia nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, maka adalah segala orang yang demikian itu, beberapa pekerjaan yang bertemu mereka itu dengan kerugian dan kesesalan. Dan beberapa pula pangkat dan darjat yang meluputkan keduanya akan mereka itu dan segala kebajikannya. Dia beritahu, jaga baik-baik. Manusia yang hidup dalam dunia ni macam-macam kena. Ada yang diuji dengan anak kecil, Allah matikan anak itu. Ada yang di kalangan manusia ni Allah uji dengan pangkat, darjat dan kedudukan. Maka akhirnya binasa dia dengan pangkat, kedudukan dan sanjungan orang pada dia. Dan ada manusia yang diuji mereka itu dengan segala kebajikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada mereka. Lemah-lemah sikit-sikit tu biasa. Orang yang tu tersadai di hospital Seberang Jaya bukan sikit. Orang yang habis duit bukan sikit, duduk di Lamwai Hospital nu apa cerita. Orang yang duduk dalam ICU, duduk dalam intensive care unit hospital seluruh Malaysia nu apa cerita. Kita yang alhamdulillah malam ni boleh main masjid, boleh duduk bersila, boleh duduk dengar nasihat agama, boleh duduk balik buat perubahan diri, boleh duduk tingkat amal ini. Cukup besar ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita. Syukurlah nikmat kesihatan yang Allah bagi kat kita pada malam ini. Kata dia, Allahumma ja'alna minas sabirin. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah oleh kamu kami ni daripada jumlah orang yang sabar mereka itu. Kena minta supaya Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Dalam Quran ada 780 kalimah sabar. Dalam Quran ada 780 kali Allah ulang sebut kalimah sabar. Daripada 6,600 ayat lebih itu ada 780 kali kalimah sabar. Maknanya manusia kena sabar banyak. Dan faedah yang kedua. Ini faedah kahwin. Faedah kahwin yang kedua, dengan sebab berkahwin itu memecahkan akan syahwat. Yakni menghilang akan syahwat kepada perempuan
yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadah. Orang yang kahwin ni, di antara faedah dia, dia boleh pecahkan nafsu dia. Orang yang tak kahwin, kacau. Kacau. Nafsu kacau. Ada di kalangan orang yang tak kahwin, dia main kacau dengan nafsu dia. Maka diselesaikan kacau nafsu dia tu dengan menggunakan tangan dia. Dengan menggunakan tangan dia. Ada dalam kitab ni, nanti kita jumpa. Ada di kalangan orang-orang bujang yang belum kahwin. Bila dia main nafsu kacau, maka dikemuncakkan nafsu dia dengan guna tangan dia. Maka dalam hadis Nabi SAW sebut, kata Nabi, orang yang mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan dia, kalau sekiranya dia angkat janabah, mandi wajib, dengan 7 lautan, Nabi kata tidak terangkat mandi wajib itu. Walaupun hadis itu bukan hadis sahih Bukhari Muslim, tetapi dia termasuk dalam himpunan hadis yang memberi amaran kepada manusia yang buat kerja macam ni. Maksud tidak terangkat itu, ulama hadis kata bukanlah tidak terangkat dari segi fiqh. Dari segi fiqh terangkat, tetapi tidak terangkat dari segi dosa. Berdosa orang yang mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan sendiri. Berbeza hukum seorang yang sudah berumah tangga, kemudian dia menghadapi masalah kacau nafsu, sedangkan isteri dia dalam keadaan uzur syar'i. Maka menggunakan tangan isterinya mengeluarkan mani, maka itu hukumnya harus. Yang ini kita sebut bila, sebab dia ada disebutkan di dalam kitab fiqh. Orang yang mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, ada hadis datang. Dia kata kalau mandi guna air 7 lautan pun tidak terangkat dosa. Akibat daripada perbuatan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Kita nak beritahu dekat anak-anak muda kita. Kita nak beritahu, itu melibatkan soal dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, kalau sekiranya dia menghadapi masalah kemuncak nafsu, sedangkan isterinya uzur, dia boleh menggunakan tangan isteri untuk mengeluarkan maninya, dan benda itu harus di sisi agama. Baik, dia beritahu di sini. Dan faedah yang kedua berkahwin ialah memecahkan syahwat, yakni menghilangkan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan hati daripada hadir hati dalam ibadah. Dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu membawa kepada berbuat benda yang haram. Orang yang dah kahwin, dia selamat daripada buat benda haram. Benda haram ni syaitan punya kerja. Benda haram syaitan punya kerja. Kerana inilah bersabda Nabi SAW. Barang siapa berkahwin, maka sesungguhnya telah memeliharakan dia akan setengah daripada agamanya. Lah ni jadi trend. Orang buat kad jemputan kahwin, dia bawa hadis ni. Barang siapa yang berumah tangga, maka sempurnalah sebahagian daripada agamanya. Dia tulis di kad jemputan kahwin tu. Di bawah tu dia tulis bersalin pukul 5 pada otak dia. Ini cerita dia. Hadis buh juga. Hadis buh juga. Dengan berkahwin ini, maka sempurnalah separuh agama dia. Bawah tu bersanding pukul 5. Punya rojaknya manusia hari ini. Kita nak beritahu, jangan buat kerja lagu ni. Ini nama dia perlituhan. Perlituhan, jawab dia sakitlah kita. Sakit, kita mesti sakit punya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka hendaklah ia takut akan Allah Ta'ala pada setengah agamanya yang lain itu. Yang baki daripada tu, dia kena bertakwa pada Allah. Kalau dia sudah bertakwa pada Allah, kemudian dia kahwin, maka sempurnalah agama dia. Baik. Dan riwayat daripada Jabir, bahawasanya Nabi SAW terlihat akan seorang perempuan. Maka lalu ia kepada isterinya Zainab, maka keluar ia. Pada halnya bersabda ia, bahawa sesungguhnya perempuan apabila berhadap ia di dalam rupa syaitan,